Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmil. Hari ini anda sedang menyaksikan slot Sukses SPM 2022 di mana kita akan membincangkan tentang mata pelajaran kimia dan pastinya kita akan membawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Irfan persilakan Dr. Adin Premla Vincent Ramesh, iaitu School Improvement Specialist Coach Matematik dan Sains dari Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Selangor. Salam sejahtera Dr. Adlin, apa khabar? Selamat sejahtera Irfan, saya sihat. Okey, nampaknya kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk Sukses SPM pada hari ini. Cikgu ataupun Dr. Adlin, maafkan saya, kita juga bawakan murid-murid dalam talian sekarang ini dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda Selangor. Apa kata Doktor kenalkan mereka? Baiklah, murid-murid yang akan terlibat pada hari ini, yang pertama Nur Duro. Hai Nur Duro. And second, Faris Fahmi. Dan yang ketiga, Ain Nadirah. Dan yang keempat, Dania Alisha. Okey, nampaknya kita bersama-sama dengan 4 murid dari SMK Dato' Abu Bakar Baginda Selangor. Hari ini Dr. Adlin, kita akan membincangkan tentang mata pelajaran sains dengan topiknya apa itu? Okey, hari ini kita bertemu lagi bersama saya untuk subjek kimia, iaitu kimia tingkatan 4 dan khususnya bab 2, tajuk konsep asas jirim. Jadi hari ini sebenarnya mula-mula saya akan membincangkan mengimbas kembali sedikit konsep dalam subtajuk tersebut dan seterusnya kita akan membincangkan beberapa soalan dan apakah kesilapan yang perlu dielakkan ketika menjawab soalan. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan kelas kita hari ini. Silakan Dr. Adlin. Baiklah. Jadi tajuk kita hari ini iaitu konsep asas jirim. Okey. Saya ingin memulakan dengan perkara yang pertama dalam tajuk ni adalah definisi. Pengenalannya ialah jirim. Apa itu jirim? Siapa boleh jawab? Antara 4 murid ni, siapa boleh jawab? Silakan. Apa yang dimaksudkan dengan jirim? Nadira? Anda disuruh. Silakan Nadira. Sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ya, betul. Ada 2 syarat di situ ya, tahniah. Okey. Jadi jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan yang kedua memenuhi ruang. Jisim maksudnya bila ditimbang ada unit dalam dalam gram atau kilogram. Dan memenuhi ruang maksudnya dia ada isi padu. Persoalannya, adakah boleh tak beri adakah vacuum itu jirim? Soalan yang menarik. Adakah vacuum itu jirim? Silakan murid-murid. Dania Alisha. Adakah vacuum itu jirim? Tak. Okey, apa sebabnya? Tidak memenuhi ruang. Tidak mempunyai jisim. Ya, betul. Tidak mempunyai jisim. Jadi, inilah cara kita mengaplikasikan definisi dalam soalan-soalan. Okey, dan seterusnya, untuk jirim, jirim boleh wujud dalam 3 keadaan. Apakah 3 keadaan tersebut? Sebelum saya tunjuk paparkan, why not Nur Duro? Boleh tak jawab? Pepejal, cecair dan gas. Okey, marilah kita lihat sama-sama jawapan dia. Okey, betul. 5 bintang. Pepejal, cecair dan gas. Itulah 3 keadaan jirim. Okey, seterusnya sebenarnya jirim ni kita dah cakap bahawa ada 3 keadaan dan ia boleh berubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan berbeza melalui pemanasan atau penyejukan. Contohnya, kalau sekiranya pepejal berubah kepada cecair, ia adalah melalui proses peleburan. Jadi, sekiranya
pepejal berubah kepada gas, ia dinamakan proses pemejalwapan. Jadi sekarang saya ada satu soalan. Apakah proses perubahan gas kepada pepejal? Gas kepada pepejal. Boleh siapa cuba untuk jawab soalan Dr. Adlin di sini? Faris. Silakan Faris. Gas kepada pepejal ya? Gas kepada pepejal. Baik, melalui silakan. proses apa? Kondensasi. Okey. Kan Cuba lagi saya tak tahu pun jangan bahasa risau. Melayu dia lah. Bahasa Melayu dia apa insyaAllah. Okey, ada kawan yang nak membantu? Ada tak yang tolong Faris Nadirah, kat sini? Nadirah macam ada jawapan je. Pengendapan. Okey, marilah kita lihat proses okey. Proses gas kepada pepejal adalah pengendapan. Okey, yang Faris jawab tadi adalah daripada gas kepada cecair. Jadi di sini murid kena peka dari proses apa, keadaan apa kepada keadaan yang mana satu, dan kita menamakan prosesnya lah, ya. Okey, dan last kali pembekuan adalah proses perubahan daripada cecair kepada pepejal. Okey. Seterusnya, marilah kita kaji setiap keadaan jirim dari segi zarahnya. Contohnya, zarah dalam keadaan pepejal, ciri-cirinya zarah tersusun padat. Kata kunci di sini dia tersusun. Kita nampak lapisan-lapisan susunannya dan padat. Padat maksudnya dia dah cukup rapat, tak boleh didapatkan lagi. Dan tenaga kinetiknya adalah rendah. Maksudnya gerakan dia terhad dan jenis gerakan adalah bergetar pada kedudukan tetap. Contohnya saya berdiri di sini. Okey. Kalau saya bergoyang macam ini getarlah kedudukan tetap ya. Betul. Saya tidak bergerak. Tetapi kalau cecair, dia boleh beralih tempat. Okey. Jadi ini getaran sahaja. Jadi tenaga kinetiknya rendah. Seterusnya, daya tarikan antara zarah sangat kuat sebab tu dia padat. Okey, marilah kita lihat yang seterusnya, cecair. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama, zarahnya rapat tetapi tiada susunan. Okey, Okey? tidak tersusun. Dan tidak tersusun dan lebih banyak ruang antara zarah. Dia masih bersentuhan tetapi tidak tersusun. Tenaga kinetiknya lebih tinggi daripada pepejal sebab zarah boleh bergerak bebas. Dan daya tarikan antara zarah adalah kuat tetapi secara bandingan dengan pepejal kurang kuatlah ya. Betul. Dan yang ketiga, gas. Okey. Gas, zarah-zarahnya berjauhan antara satu sama lain dan tenaga kinetik adalah sangat tinggi sebab pergerakannya adalah pergerakan rawak. Dan daya tarikan antara zarah adalah sangat lemah sebab dia kan sangat-sangat jauh antara satu sama lain. Okey? Jadi, jirim boleh wujud dalam dua keadaan iaitu unsur atau sebatian. Okey, kalau unsur, tadi kita kata pepejal cecair gas kan? Betul. Antara pepejal atau cecair gas tu dalam tu zarahnya zarah, kalau unsur ada satu jenis zarah sahaja dan ia boleh terdiri daripada zarah atom atau molekul. Baik. Siapa boleh bagi contoh zarah atom? Siapa boleh cuba? Silakan. Bahan, unsur. Okey, Faris. Karbon. Oh bagus, karbon. Karbon. Karbon adalah contoh Atom. untuk atom dan ia adalah unsur kerana terdiri daripada satu jenis zarah sahaja, itu karbon. Dan unsur juga boleh jadi molekul. Kalau molekul, apakah contohnya? Siapa boleh jawab? Karbon dioksida. Karbon dioksida, adakah dia satu jenis zarah atau lebih dari satu jenis zarah? Rasanya macam sebatian tu. Silakan. Oksigen. Oksigen. Oksigen, bagus. Jadi Tanah oksigen dan, ya? terdiri daripada formulanya O2, maksudnya molekul sebab dia mengandungi lebih dari satu atom, iaitu O2. Dan seterusnya, sebatian boleh terdiri daripada molekul atau ion. Okey, jadi tanpa kita lihat contoh macam tadi Faris menamakan karbon, contoh lain adalah logam. Kebanyakan logam adalah atom dan unsur. Untuk molekul, contohnya gas oksigen. Dan untuk sebatian, kalau kita lihat formula sebatian, di dalamnya terdapat lebih dari
satu jenis atom. Contohnya formula H2O. Okey. Ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Okey, dan seterusnya untuk ion, contoh garam, natrium klorida. Kita ada ion natrium dan ion klorida. Jadi, itu adalah dari segi jenis zarah. Tetapi susunan zarah berdasarkan keadaan jirim. Contohnya atom logam ferrum tu tersusun padat, maka ia adalah pepejal pada keadaan bilik. Okey, contohnya gas oksigen, molekul-molekul oksigennya berjauhan, jadi ia adalah dalam keadaan gas pada suhu bilik. Jadi itulah beza antara jenis zarah dan keadaan jirim. Dua perkara yang berbeza. Okey, terima kasih Dr. Adlin atas penjelasannya. Kita faham di sini ada 3 keadaan jirim. Yang pertama pepejal, yang kedua cecair dan yang ketiga gas, dan boleh wujud dalam 2 bentuk berbeza sama ada unsur ataupun sebatian. Terima kasih Dr. Adlin. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Dr. Adlin di sini. Kita sedang membincangkan tentang mata pelajaran kimia untuk tingkatan 4 dengan tajuknya konsep asas jirim. Jadi untuk segmen kali ini, Doktor, apa pula perbincangan kita? Okey, tadi kita dah lihat bahawa terdapat 3 keadaan jirim dan juga nama bagi proses perubahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang satu lagi. Contohnya, pepejal boleh berubah kepada cecair dan nama prosesnya adalah peleburan. Jadi, kita di tingkatan 4, kita telah pun menjalankan satu aktiviti untuk menentukan takat lebur bagi naftalina. Jadi, apa tu takat lebur? Takat lebur adalah sebenarnya suhu tetap, okey, di mana pepejal berubah kepada cecair dalam keadaan bilik dengan suhu dan tekanan piawai lah, keadaan bilik. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah rajah bagi radas yang kita gunakan di mana naftalina dipanaskan, dimasukkan di dalam tabung didih dan dipanaskan dengan menggunakan kukus air. Okey? Okey. Jadi, suhu pemanasan direkodkan pada sela masa 15 minit. Okey. Dan seterusnya, kita akan lihat kita akan gunakan data tersebut, keputusan tersebut untuk memplotkan graf suhu melawan masa. Jadi ini adalah yang merah ni, garis merah ni merupakan lengkung yang kita perolehi, iaitu graf pemanasan naftalina. Jadi apabila kita lihat terdapat kenaikan suhu daripada permulaannya, suhunya kelihatan naik daripada A hingga B, maksudnya suhu naik. Ini adalah keadaan pepejal. Jadi dalam keadaan pepejal, suhu naik sebab tenaga kinetik zarah bertambah. Jadi bergetar dengan semakin laju apabila dipanaskan kerana menyerap haba. Tetapi apabila sampai ke takat lebur, kita perhatikan suhu tidak berubah. Okey, mengapakah suhu tidak berubah pada fasa ini? Kerana haba memang pemanasan berlaku. Okey, haba memang diserap. Tetapi mana perginya haba? Haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya antara zarah. Sebab dalam pepejal, zarah tersusun padat. Sekarang, haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya. Maka, molekul-molekul mula bergerak bebas. Jadi, pada peringkat B hingga C, kita namakan proses ni, proses yang berlaku B hingga C ialah peleburan. Memandangkan proses ni tengah berlaku, jadi keadaan fizikal, keadaan jirim adalah pepejal dan juga cecair. Okey, sebab masih ada pepejal yang belum habis melebur. Jadi pada takat C, peleburan tamat. Okey. Lepas C, dia sepenuhnya cecair dan cecair ini graf kelihatan suhu makin menaik. Mengapa? Sebab haba yang diserap digunakan untuk menambahkan tenaga kinetik zarah. Okey. Jadi, seterusnya naftalin yang kita leburkan tadi, kita boleh menyejukkannya. Okey, kita menyejukkannya di makmal dengan menggunakan kaedah ni. Jadi, ia diletakkan di dalam kelalang kon untuk mengelakkan
angin ya, kesan angin sebab kita tak mahu penyejukan yang melampau. Dan sepanjang pemanasan kita perlu kacau naftalina supaya tidak ada penyejukan lampau dan dia menyejuk dalam keadaan yang sekata lah. Jadi apabila suhu direkodkan pada sela masa 15 saat, okey, kita boleh plotkan graf, dan graf ini adalah graf penyejukan naftalina namanya. Okey, sebab ia menggambarkan perubahan suhu semasa ia mengalami penyejukan. Dan pada awalnya E hingga F, kita kan menggunakan naftalina cecair. Jadi pada awalnya E hingga F, ia adalah dalam keadaan cecair di mana zarah boleh bergerak bebas, tidak tersusun ya. Tetapi F hingga G, kita perhatikan suhu tetap tidak berubah. Okey, jadi haba yang dibebaskan adalah mengimbangi haba yang dibebaskan semasa pembentukan daya antara molekul. Sebab tadi dayanya lemah, sekarang dia jadi pepejal, daya makin kuat kan. Jadi haba yang dibebaskan diimbangi oleh haba yang dibebaskan untuk pembentukan daya antara zarah. Okay. Jadi seterusnya pada G kita katakan bahawa pembekuan tamat. Okey, maksudnya di manakah berlaku pembekuan? F hingga G. G pembekuan tamat, mulai G hingga H sepenuhnya pepejal. Di mana kalau ditanya bagaimanakah susunan zarah, ia adalah susunan zarah pepejal ya. Baik, nampaknya itulah dia penjelasan oleh Dr. Alin berkenaan dengan takat lebur dan juga takat beku untuk naftalina. Jadi murid-murid semua faham? Boleh angkat thumbs up sikit dekat Abang Irfan? Okey, terbaik. Jadi kalau macam tu, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022 Kimia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Sukses SPM 2022 bersama kita hari ini, dan kita akan teruskan dengan perbincangan untuk soalan contoh kertas 1 iaitu soalan objektif. Jadi Dr. Alin, untuk soalan yang pertama ni bagaimana rupa dan strukturnya, silakan. Okey, untuk kertas 1 kalau mengikut format SPM yang terkini iaitu untuk KSSM, kertas 1 terdiri daripada 40 soalan objektif. 40 soalan. Jadi untuk tajuk yang kita bincangkan tadi, marilah kita lihat soalan contoh. Silakan. Okey, soalan pertama Okey, marilah kita sama-sama jawab ya anak-anak murid saya. Are you ready? Okey, soalan 1. Rajah berikut menunjukkan susunan zarah bahan X pada suhu bilik. Apakah bahan X? A. Nitrogen, B. Naftalena, C. Hidrogen dan D. Minyak. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Macam nak jawab Nur Duruh? Macam semangat je. Silakan. Kalau ada jawapan, jawablah. Okey. Jawapan dia D. Minyak. Okey, jawapannya D, minyak. Marilah kita sama-sama lihat apakah jawapan sebenarnya. Okey, memang betul. Jawapannya ialah minyak. Sebab A, nitrogen. Nitrogen adalah sebenarnya, apakah keadaannya? Siapa yang boleh bantu? Nitrogen sebenarnya dalam keadaan bilik, apakah keadaan jirim? Boleh Ifan cuba, Dr. Lin? Ya. Gas. Bagus. Pandai anak murid saya. Sekarang saya ada 5 anak murid bersama ada Irfan 5. sekali. Okey, yang kedua, siapa nak jawab? Naftalina dalam bentuk apa? Keadaan jirim. Jirimnya, ya. Pepejal. Okey, marilah kita semak sama-sama. Betul, naftalina adalah pepejal pada suhu bilik. Dan seterusnya hidrogen. Siapa nak jawab? Gas. Okey, Yeah. Ya, betul. Jadi minyak adalah sebenarnya cecair. Jadi sebenarnya di sini cabaran untuk murid adalah mereka mesti kenal pasti susunan zarah daripada rajah. Betul. Jadi tidak tersusun, maka kita tahu ia adalah cecair. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan 2. Okey, soalan 2 bunyinya begini. Rajah berikut menunjukkan graf suhu melawan masa bagi pemanasan sebatian Y. Yang manakah antara berikut pernyataan yang benar mengenai bahan Y? Jadi, Rajah menunjukkan graf pemanasan bahan Y. A. Takat lebur bahan Y ialah 30 darjah Celsius. B. Bahan ini membebaskan haba pada masa
T1 hingga T2. C. Zarah-zarah bahan Y berjauhan antara satu sama lain pada masa T2 hingga T3. Dan D. Bahan Y berada dalam keadaan pepejal dan cecair pada masa T1 hingga T2. Siapa nak cuba? Silakan murid-murid cikgu. Okey, Faris. Faris. Kamu akan jawab. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Marilah kita lihat. Jawapannya memang D. Jadi di sini cikgu dah highlight ya apa kata kunci yang kita perlu fokus semasa membaca ayat-ayat ni. Contohnya, graf yang ditunjukkan adalah sebenarnya graf pemanasan dan bahagian graf yang mendata ini merupakan takat lebur iaitu Takat lebur. 44. Jadi kalau kita lihat A, takat lebur bahan Y ialah 30 darjah Celsius. Salah cikgu. Okey, betul. Memang salah. Jadi B, bahan ini membebaskan haba. Saya highlight perkataan membebaskan sebab ini merupakan graf pemanasan. Graf pemanasan dia menyerap haba. Okey, suhu naik. Dan C, zarah-zarah bahan Y berjauhan antara satu sama lain adalah merupakan gas. Dan ini merupakan T2 hingga T3. Okey? Dan D adalah jawapan sebab pada fasa T1 hingga T2, graf mendata maksudnya terdapat dua keadaan jirim kerana peleburan berlaku di sini. Baik. Sebab tu jawapan dia D yang paling tepat sekali Dr. Alim ya. Ya, betul. Jadi kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan 3. Okey, soalan 3, jadual menunjukkan takat lebur dan takat didih bagi 4 jenis bahan iaitu K, M, J dan Q. Bahan yang manakah wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik? Okey. Kalau A, K 168 darjah adalah takat lebur, takat didih 234 darjah Celsius. M negatif 15 darjah Celsius untuk takat lebur dan takat didihnya 20 darjah Celsius. Untuk bahan J, takat lebur 20 darjah Celsius dan takat didih 56 darjah Celsius. Dan Q, takat lebur 9 darjah Celsius dan takat didih 17 darjah Celsius. Siapa nak jawab? Dr. Alin, kalau soalan begini, nak kena buat kira-kira atau bagaimana? Nanti saya akan berikan ketuanya selepas ni. Tak apa, kalau macam tu, murid-murid sila jawab dulu. Siapa nak jawab tadi? Dah ada yang angkat tangan. Okey, silakan. Okey, Nadira. Jawapan dia C. Okey, mari kita semak jawapan ya. Okey, memang betul C. Tetapi seperti mana yang disoal oleh murid kelima saya, Irfan ya. Okey. Yeah. Jadi macam mana kita nak kira? Sebenarnya kita tak perlu formula ke apa. Okey, saya ada satu petua di mana kita perlu faham bahawa takat lebur, takat didih. Apa maksud takat lebur? Takat lebur adalah perubahan keadaan jirim dari pepejal kepada cecair. Jadi kalau anak-anak murid menjumpai soalan seperti ini, terus tuliskan sebelum takat lebur pepejal kan? Betul. Selepas takat lebur Cecair. cecair. Lepas cecair takat didih barulah Gas. gas. Jadi kalau kita dah catat macam ni, senang kita nak proses. Dan soalannya adalah pada keadaan bilik yang mana satu cecair. Jadi keadaan bilik suhu 25 darjah Celsius. Kalau kita banding 168, 234, kalau ini adalah garis nombor, mana letaknya nilai 25? 25 adalah sebelum 168. Okey, jadi pada suhu bilik, dia masih dalam keadaan pepejal. Dan untuk yang kedua, negatif 15, 20. Mana letaknya 25? Selepas 20. Jadi, pada keadaan bilik, ia adalah gas. Dan yang ketiga, 25 terletak di antara nilai 20 dan 56. Maksudnya, cecair pada keadaan bilik. Dan yang terakhir sekali, gas pada keadaan bilik. Itu petuanya. Okey, jadi kita lihat soalan yang keempat. Terima kasih, Doktor. Pepejal iodin mengalami perubahan daripada pepejal kepada gas apabila dipanaskan. Apakah perubahan yang telah berlaku kepada molekul iodin, I2? A. Molekul mula bergetar semakin laju. B. Tenaga kinetik zarah bertambah. C. Molekul bertambah saiz apabila menyerap haba. Dan D. Daya antara molekul menjadi semakin kuat. Siapa nak jawab? Silakan murid-murid.
Dania. Jawapan dia B. Boleh bacakan jawapan sekali? Tenaga kinetik zarah bertambah. Okey, marilah kita semak jawapannya. Okey, jawapannya memang betul, iaitu B. Tenaga kinetik zarah bertambah. Kenapa A bukan jawapannya? Sebab ini adalah perubahan dari pepejal kepada gas dan A menyatakan molekul mula bergetar semakin laju. Bergetar semakin laju maksudnya dia masih bergetar. Kalau bergetar masih pepejal lagi. Belum berubah. Dan untuk C, molekul bertambah saiz. Molekul kekal sama. Betul, tak Yang berbeza adalah jarak, daya dan sebagainya. D, daya antara molekul menjadi semakin kuat. Kalau semakin kuat, dia makin dekat. Pepejal mungkin? Jadi dia bukan berubah kepada gas. Betul. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan 5. Silakan. Pilih padanan yang betul berdasarkan proses perubahan keadaan jirim dan perubahan haba dalam jirim. Jadi A, pengendapan, perubahan habanya, haba diserap. B, peleburan, haba dibebaskan. C, kondensasi, haba diserap. Dan D, pembekuan, haba dibebaskan. Siapa nak jawab? Nak jawab tu sila bacakan jawapan sekali. Okey, Nadira. Silakan Nadira. Jawapan dia D. Pembekuan, haba dibebaskan. Okey, marilah kita tengok jawapannya. Okey, memang D, pembekuan. Okey, kalau kita lihat A, apakah proses pengendapan? Pengendapan tadi adalah gas kepada pepejal. Maksudnya dia haba dibebaskan, disejukkan. B, peleburan adalah pepejal kepada cecair. Maksudnya dia menyerap haba, bukan haba dibebas. Dan seterusnya C, haba diserap adalah salah sebab gas kepada cecair, haba dibebaskan. Jadi petua di sini untuk menjawab, sebelum menjawab murid kena peka kepada pengendapan tu proses apa. Tuliskan pada kertas soalan tu supaya kita lebih nampak secara visual dan faham adakah ia pemanasan atau penyejukan. Itulah petuanya. Maksudnya dapat soalan tu tulis siap-siap apa yang berlaku, proses yang terlibat supaya kita boleh nampak secara lebih jelas dengan soalan yang kita dapat dan kita boleh dapatkan jawapan yang betul selepas itu. Okey Dr. Adlin, saya nak tanya untuk topik kita hari ini tentang konsep asas jirim, dalam SPM agak-agaknya banyak tak soalan yang akan dikeluarkan untuk soalan kertas satu? Okey, sebenarnya kalau kita lihat untuk SPM ia merangkumi tajuk-tajuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi ini merupakan bab 2. Jadi ini adalah ini adalah salah satu bab. Jadi apabila lembaga membuat soalan, peruntukan soalan mengikut pemberatan bab tersebut. Jadi memang akan ada soalannya tapi tak adalah sepenuhnya 40 soalan tentang bab ni. Betul. Mungkin dalam beberapa 3-4 soalan. 3-4 soalan. Bagi saya 3-4 soalan tu merupakan jumlah yang agak banyak. Jadi murid-murid semua kena fokus dan terus mendapatkan orang kata apa ilmu yang baik dalam topik ini supaya 3-4 soalan tu boleh jawab dengan baik. Dan tadi Dr. Adlin dah cakap untuk kertas ni ada 40 soalan. Tapi kalau kita convertkan kepada peratusan berapa Doktor? 40 soalan. Berapa peratusannya? Okey, sebenarnya untuk kertas 1 markahnya 40, betul. Untuk kertas 2 adalah 100. Jadi jumlah markahnya adalah 140 dan juga sedikit daripada kertas 3 iaitu amali dan ia akan diperatuskan. Okey, akan diperatuskan setelah murid-murid menjawab 3 kertas itu, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 yang berkaitan dengan amali. Baik, ada tak lagi Dr. Adlin untuk penjelasan di segmen ini? Okey, jadi petua untuk menjawab soalan objektif adalah apabila calon-calon melihat soalan objektif ni, calon dinasihatkan agar mengenal pasti, menulis seperti yang saya cakap tadi. Baik. Tuliskan dulu apakah kata-kata kunci yang ditunjukkan, yang diminta dalam soalan, apa yang diberi, maklumat yang diberi, apa maklumat yang dicari. Gariskan, bulatkan. Lepas tu murid kena think aloud dengan menulis adakah ia pepejal, cecair, apakah zarah, untuk mengenal pasti jawapan. Jangan terus membaca dan terus pilih jawapan. Apabila kita lihat banyak nombor macam ni, macam kita tak dapat nak berfikir semasa peperiksaan sebab kita pun dalam keadaan stres masa peperiksaan kan. Gemuruh lagi. Ya, betul. Jadi dapatkan kata kunci yang terbaik untuk soalan tersebut supaya anda dapat menjawab dengan lebih lancar. Terima kasih Dr. Adlin. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022 tentang mata pelajaran kimia bersama dengan Dr. Adlin di sini. Dan untuk segmen kali ini, kita akan fokuskan kepada soalan di kertas 2 pula, di mana murid-murid perlu menulis jawapan bukan ABCD tapi ada huraiannya. Silakan Dr. Adlin. Okey, jadi kita akan melihat soalan sampel soalan kertas 2 di mana kertas 2 terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Baik. Jadi bahagian A adalah soalan berstruktur di mana jawapan perlulah ringkas dan tepat di ruang yang disediakan, dan peruntukan markah untuk jawapan yang ringkas dan tepat biasanya 1 markah, 2 markah, 3 markah. Dia tak lebih dari itu. Okay. Jadi contohnya ini adalah paparan seperti ini adalah dalam kertas bahagian A, kertas 2. Jadi untuk bahagian B terdapat 2 soalan esei dan pilih satu saja untuk soalan esei bahagian B. Manakala untuk bahagian C, satu sahaja soalan dan wajib dijawab. Wajib jawab. Okey, yang pilihan hanya bahagian B. Ya. Okey. Okey. Yang itu tidak ruang jawapan tidak disediakan. Murid perlu menjawab pada kertas tambahan, helaian tambahan. Jadi, marilah kita lihat soalan struktur. Okey, contohnya untuk petua untuk menjawab soalan macam ni, ringkas dan tepat, tidak perlu mengulangi soalan dan menulis panjang-panjang. Dia ringkas straight. Untuk soalan jenis ni kita lihat apakah kata arahan yang ditunjukkan. Contohnya dalam kes ni dia kata nyatakan. Yang B namakan dan C terangkan. Okey, bila nyatakan dia boleh jadi satu perkataan atau satu ayat dan ringkas. Dan kita lihat peruntukan markahnya. Okey, jadi apabila peruntukan markah adalah 1 markah, jawapan pun adalah 1 poin. Okey. Manakala jawapan macam C 2 markah. Jadi biasanya murid boleh agak-agak berapakah peruntukan masa untuk setiap soalan. Jadi marilah kita lihat soalan yang pertama. Azman, soalan 6. Azman memanaskan beberapa ketul air batu sehingga menjadi air panas. A. Nyatakan jenis zarah dalam air batu. Okay, siapa nak jawab soalan ni? Silakan murid cikgu. Faris Fahmi, silakan. Molekul. Okay, marilah kita lihat jawapannya. Okey, molekul. Seperti mana yang saya kata, dia menepati soalan. Nyatakan, kalau molekul kita tulis molekul. Tak perlu ulang soalan jenis zarah dalam air batu, ialah tidak perlu. Tak perlu. Kita kena jimat masa juga, Doktor. Ya, betul. Sebab yang itu adalah ujian bahasa, dalam kertas bahasa dia kena tulis lengkap. Betul. Di sini hanya fakta yang diuji. Tapi maksud tu sangat-sangat penting. Walaupun ini bukan ujian bahasa, tetapi maksud tu mesti menepati tajuk, kata kunci, penjelasan semuanya adalah tepat. Baik. Next, B. Namakan proses yang telah berlaku kepada air batu. Siapa nak jawab? Okey, Duro? Peleburan. Okey, marilah kita lihat. Peleburan. Betul Jadi peleburan. Jadi dia tidak ada jawapan lain Bila 1 markah ni, itulah jawapan dia. Itulah dia faktanya. Tidak, faktanya. Okey, dan C. Terangkan perubahan yang berlaku kepada zarah air batu dari segi tenaga zarah dan daya antara zarah. 2 markah. Siapa nak jawab? Okey, Dania? Tenaga bertambah dan daya menjadi makin lemah. Okey, marilah kita lihat jawapan dia. Okey, tenaga bertambah, daya menjadi semakin lemah. Jadi di sini ada 2 perkara yang perlu disebut, maka markahnya pun adalah 2. Kalau kita lihat, soalan ini merujuk kepada air batu menjadi air panas. Air batu adalah dalam keadaan pepejal, berubah kepada cecair. Dan ia melalui pemanasan. Jadi ia adalah proses peleburan, dan murid sepatutnya mengetahui bahawa air zarahnya adalah molekul. Okey. Dan di sini tenaga bertambah, daya menjadi semakin lemah diterima. Atau kalau murid jawab daya menjadi, sebab pepejal kan kuat, daya daripada kuat menjadi kurang kuat. Janji maksudnya sebelum dan selepas. Dia menampakkan perubahan.
Okey. Jadi marilah kita lihat beberapa kesilapan lazim yang kita perlu elakkan. Contohnya, apabila dikatakan nyatakan jenis zarah, dia jenis zarah, bukan formula kimia. Kalau H2O, H2O, maksudnya ini adalah formula kimia. Betul, untuk air. Soalannya adalah kalau apakah formula kimia baru H2O. Ini jenis zarah. Jenis zarah ada 3 kan? Betul. Atom, molekul, ion. Dan seterusnya, namakan proses. Biasanya dalam bahasa pasar kita bila kita membeli aiskrim dan sebagainya, kita mencair. Betul. Sebenarnya mencair mempunyai maksud yang berbeza dalam kimia. Jadi kita mesti menggunakan balik istilah peleburan. Dan yang ketiga, tenaga tinggi. Tinggi tidak menunjukkan perbandingan. Perbandingan maksudnya lebih tinggi, bertambah. Dia menampakkan awal macam mana, kemudiannya Akhir macam mana. Dan daya lemah pun tidak menggambarkan. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya berdasarkan aktiviti yang kita bincang tadi. Pepejal naftalena dipanaskan seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Ini sepatutnya naftalena. Okey. Suhu naftalena. Naftalena. Baik. Suhu naftalena direkodkan pada sela masa 15 saat pada jadual di bawah. Okey, jadi ini adalah masanya dan ini adalah suhu. Jadi, soalannya berdasarkan jadual tu, A, kenal pastikan takat lebur naftalena berdasarkan keputusan dalam jadual di atas. 1 markah. Siapa nak jawab? Okey, Nadira? 78 darjah Celsius. Okey, 78 darjah Celsius. Okey, macam mana kita dapat 78 darjah Celsius? Sebab apabila kita mengkaji, kita dah kaji tadi graf pemanasan di mana suhu, kalau suhu adalah malar, itu adalah proses peleburan. Peleburan. Jadi kita dapat 78 darjah Celsius daripada jadual. Dan soalan B, mengapakah naftalena dipanaskan menggunakan kukus air? Siapa nak jawab? Okey, Dania. Sebab naftalena mudah terbakar dengan pembakaran terus, pemanasan terus. Okey, naftalena, marilah kita lihat jawapan dia. Kerana naftalena mudah terbakar dengan pemanasan terus. Apabila dipanaskan tanpa kukus air, naftalena ni mudah meruap dan ia mudah terbakar. Jadi ia berbahaya. Okey. Dan seterusnya C, terangkan mengapa suhu kekal sama dari masa 60 saat hingga 105 saat. Suhu kekal samalah, dia tidak berubah. Siapa boleh jawab? 3 markah. Silakan murid-murid. Siapa nak cuba kali ni? Okey, Duro. Proses peleburan berlaku. Apa yang diserap digunakan untuk mengatasi daya antara molekul. Okey. Okey, proses peleburan berlaku. Haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya antara molekul. Sebenarnya di sini soalannya, kata arahannya ialah terangkan. Maksudnya kita perlu menerangkan apa yang berlaku. Contohnya proses yang berlaku. Okey, semasa proses ni, okey, markah diberi mengikut poin-poin yang diberi. Contohnya proses haba diserap. Okey, dan seterusnya diserap untuk apa? Untuk mengatasi daya antara molekul. Di situlah kita dapat 3 markah. Doktor Ali nak tanya, cara untuk kita menulis jawapan contohnya di soalan C ni kan, adakah kita perlu tulis nombor Roman atau bagaimana? Okey, sebenarnya tidak perlu sebab penomboran adalah di sini C. Okey. Untuk C, apakah jawapannya? Boleh ditulis dalam bentuk ayat yang berterusan, perenggan atau point form satu demi satu pun boleh. Boleh. Okey, untuk sains dan kimia kita akan mencari dia punya jawapan. Baik. Terima kasih Dr. Din. Jadi marilah kita lihat apakah kesilapan lazim yang perlu dielakkan. Contohnya, yang pertama, takat lebur
perlu ada unit. Kalau 78 saja tidak boleh. Sebenarnya seelok-eloknya 78% sifar. Tetapi kita ikut jadual. Jadual menunjukkan 78, kita ambil 78. Kalau dalam kes lain, dia perlu 78% sifar darjah Celsius. Itulah yang paling baik. Kalau tak ada unit memang hilang markah? Yes. Okey. Dan seterusnya, Jaga B, tu. mengapakah naftalina dipanaskan menggunakan kukus air supaya pemanasan mudah-mudah ke dia mesti pernyataan yang tepat itulah. Dia tak boleh lari sebab dia ini adalah markah, satu markah saja. Dan C, terangkan mengapa suhu kekal sama. Ramai murid, biasanya saya pernah jumpa murid dia kurang faham bila terangkan apa yang dia nampak suhu kekal sama sebab peleburan kan. So dia terangkan bahawa pepejal kepada cecair. Tapi itu tidak menerangkan. Bila terangkan kita perlu menjelaskan dari segi teori di sebaliknya, iaitu haba diserap, proses yang berlaku dan sebagainya. Jadi ini tidak cukup. Ini bukan salah sebenarnya. Markah tak dapat. Okey, ini markah bukan tak salah. dapat. Markah tak dapat. Jadi kena mulakan dengan proses yang berlaku dan masukkan juga tentang antara contohnya tadi kenapa dia kekal sebabnya ada proses yang berlaku kan, Ya, dan juga dari segi zarah je. dari zarah itu sendiri. Kalau tak, markah bukannya dapat langsung tapi kuranglah mungkin kan. Sebab pepejal cecair adalah pemerhatian sahaja. Pemerhatian pepejal kepada cecair. Bila terangkan, kita nak terangkan dari segi zarah, itulah kimia. Kimia fokusnya kepada atom, daya antara molekul, tenaga kinetik, sebab tajuk ni membincangkan perkara-perkara itu. Itulah penerangan. Baik. Ini menyatakan perubahan keadaan jirim saja. Masukkan teori juga. Okey. Baik, soalan seterusnya silakan Dr. Adlin. Okey, soalan 6. 6D, lakarkan graf penyejukan bagi cecair naftalina sehingga menjadi pepejal. Okey, yang ini memerlukan murid melakar. Okey, siapa nak cuba? Okey, Faris, bagaimana lakaran anda? Tunjukkan kepada kami di sini. Okey, silakan. Senyum-senyum dia. Okay, nampaknya dia tengah lukis kejap lakaran graf penunjukan bagi cair naftalina sehingga menjadi pepejal. Kita lihat bagaimana. Okey. Dah siap ke Faris? Okey, boleh tunjukkan? Okey, baiklah. Okey. Kalau kita lihat, dia ada okey, kita bandingkan dengan jawapan. Okey, memang jawapannya betul. Okey. Sila lihat paparan jawapan yang sebenarnya. Okey, di sini, di manakah pemarkahan 3 markah? Terima kasih Faris. Okey, di manakah 3 markah? Yang pertama, kedua-dua paksi berlabel dengan unit. Yang kedua, lengkung adalah betul dengan bahagian yang mendata. Okey, lengkung bentuknya betul. Dan yang ketiga adalah graf penyejukan yang penting fokusnya adalah takat bekunya. Jadi kalau kita tahu nilainya, kita tulis 78. Kalau tak tahu nilainya, kita tulis takat beku. Okey. Di sini kita tahu nilai, kita masukkan. Dan satu lagi soalan yang last kali untuk segmen ni. Silakan. Sebelum tu, Ya, saya. kesilapan yang perlu dielakkan. Okey, kalau kita lihat graf ni, apa kekurangannya Irfan? Tadi kan saya dah jelaskan. Okey, satu sebab tiada unit dan juga paksi tidak berlabel yang atas tu. Ya, betul. Paksi tidak berlabel. Dan kalau berlabel, mesti ada Unit. unitnya. Dr. Adlin, contohnya kan ada murid yang tulis masa tapi unitnya minit. Dibenarkan mengikut jadual yang diberikan. Okey, tapi kalau dia salah, contohnya soalan dia bagi second ataupun saat tapi dia tulis minit, kira salah lah kan? Bukan salah. Tak boleh. salah. Oh, boleh juga. Betul, sebab walaupun ia direkodkan dalam saat, okey. skalanya mungkin dalam minit. Mungkin lepas 60 dianggap sebagai 1 Faham? minit. Okey. Jadi betul lah tu. Okey, soalan saya tepat sekarang ni. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi inilah kesilapannya di sini. Takat lebur tidak ditunjukkan. Dan soalan 6. Okey. Soalan 6, lukiskan susunan zarah naftalena pada masa 15 saat. Okey, saya dah paparkan jawapannya. Sepatutnya anak-anak murid saya menjawab terlebih dahulu. Okey.
Tak apa. Ada tak sesiapa yang telah pun melukiskan semasa saya tunjukkan soalan tadi? Dan nak kongsikan kepada kami di sini? Okey, silakan Okey, Nurul. share your answer. Kongsikan jawapan. Wah, cantik wah, lah. cantik sebiji macam. Sama. Okey, sebab itulah yang diajar semasa kita mendidik murid. Okey, sebenarnya untuk soalan ni, kesilapan yang lazim adalah zarah tidak boleh bertindih. Dan kadang-kadang yang untuk ni murid tidak perlu menggunakan jangka lukis ke duit shilling, tak perlu. Dia mesti freehand, tetapi nampak bulat lah. Dia tak boleh nak macam dia perlu bulat. Dia tak boleh macam tak bulat, bujur sangat. Tak boleh. Secara umumnya kita akan lihat lah. Jangan ada yang bertindih. Lepas tu ada setengah murid dia penuhkan dengan zarah yang kecil-kecil ni. Kecil sepenuhnya. Tak perlu. 3 lapisan sudah 3 lapisan maksudnya ada 9. Ya, untuk menggambarkan 3 lapis. Okey, nampaknya kita sudah selesai dengan penceritaan atau perkongsian untuk soalan kertas 2 bersama dengan Dr. Adlin. Dan di sini mungkin doktor boleh kongsikan tips untuk menjawab soalan. Silakan Dr. Adlin. Okey, tips untuk menjawab soalan. Okey, murid dikehendaki membaca soalan dengan teliti. Apakah kata kunci, apa yang diberi dan fahamkan kehendak soalan. Okey, dan seterusnya kata arahan menggambarkan bagaimanakah bentuk jawapan yang perlu ditulis dan peruntukan markah diperhatikan untuk memberi sedikit bimbingan panduan berapa banyak masa yang perlu digunakan untuk soalan tersebut. Dan yang paling penting, gunakan kata kunci atau istilah menepati kehendak soalan. Contohnya istilah keadaan jirim tu dia kena tahu adakah ia zarah ke, keadaan jirim ke, daya ke, kalau daya kuat ke dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. Adlin atas tips yang dikongsikan, dan Abang Irfan harapkan dengan tips yang diberikan ni mampu menolong murid-murid untuk menjawab soalan dengan cemerlang. Dan sedikit rumusan daripada doktor tentang topik kita pada hari ini, silakan. Okey, topik kita hari ini merupakan bab 2 dalam tingkatan 4. Sebenarnya ia merupakan asas kepada kimia. Jadi dalam tingkatan 4, bab 2 hingga bab 5 merupakan asas. Murid-murid perlu kuasai bab ini untuk memahami bab-bab yang seterusnya. Okey. Jadi dalam tajuk ni, walaupun kita tidak dapat menunjukkan eksperimen sebab ini adalah slot perbincangan soalan ya. Untuk eksperimen yang ditunjukkan tadi iaitu peleburan dan sebagainya, sedikit tentang murid kena fokus sedikit tentang cara menjalankan eksperimen di makmal. Contohnya langkah berjaga-jaga. Okey, kalau kita nak menyukat suhu, apakah langkah yang perlu diambil? Ada tak sesiapa yang boleh jawab? Ketika merekod bacaan suhu di dalam naftalina tu, apa petuanya? Ada yang nak cuba? Okey, Silakan. Nadia. Berlari dengan garisan tu. Kita tak pandang dari atas atau dari bawah. Okey, mata separas dengan bacaan termometer Separas, dan sebelum membaca mesti dikacau naftalina supaya suhu adalah sekata di dalam. Sebab bila pemanasan berlaku, dia panas kat bawah, atas belum panas. Jadi sebelum membaca tu dia kena Kacau dulu. Baik, terima kasih Dr. Adlin atas segala perkongsian pada hari ini. Ingat murid-murid semua, anda kena kuasai topik ini kerana inilah permulaan kepada topik-topik yang lain pula dalam mata pelajaran kimia. Diharapkan kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan saudara hanya di Dili TV KPM.